弟兄姐妹平安。 Ya. 我以为 Shalom 诗， saudara-saudari. 我以为诗班要先献诗， Saya kira paduan suara akan terlebih dahulu membawakan pujian, 我一直很想听你们献诗。 karena saya terus ingin mendengar saudara bernyanyi. 看来，我要有一点点这个耐心才行。 Kelihatannya saya perlu bersabar. 各位同工弟兄姐妹平安， Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 非常感谢主让我有机会到印尼来服侍。 Syukur kepada Tuhan saya bisa melayani di Indonesia. 我大概在2-3年前已经决定不再到新的国家去服侍了。 Saya kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu memutuskan untuk tidak lagi melayani di satu negara yang baru. 因为过去30年来，我大概到了30个国家服侍。 Karena 30 tahun yang lalu saya kira-kira sudah melayani di 30 negara. 我想我的年纪，也不一定还会活很久。 Saya rasa usia saya sudah juga terbatas. 所以我就想说，不要再开新的工厂。 Maka saya ingin ngomong jangan buka lagi ladang yang baru. 但是神的意念高过人的意念， Tapi kehendak Tuhan, pikiran Tuhan melebihi pikiran manusia. 神的道路不同于人的道路。 Jalan Tuhan berbeda dari jalan manusia. 不知道怎么样，我还是来到印尼了。 Entah bagaimana saya telah datang juga ke Indonesia. 过去2个礼拜到了几个地方服侍， 2 minggu yang lalu saya melayani di beberapa tempat. 我又在更多认识有这么多不同的华人在不同的区域。 Saya kembali lagi mengenal begitu banyak orang Tionghoa yang berbeda-beda di daerah yang berbeda-beda. 东南亚大部分的国家我都去了， Saya sudah pergi ke sebagian besar negara Asia Tenggara. 美国东岸、西岸、北边、南边我都去了， Daratan timur, barat, utara, selatan Amerika saya sudah pergi. 南美洲也去了， Saya bahkan juga sudah pergi ke daerah Amerika Selatan. 澳洲、纽西兰那里的华人也是不太一样。 Australia, Selandia Baru, orang Tionghoanya juga beda. 我最近几年都在欧洲服侍， Dan beberapa tahun terakhir saya melayani di Eropa. 每一年要在10几个国家讲道。 Setiap tahun harus berkhotbah di belasan negara. 可是我这一次到印尼来，才发现有一群我完全不知道的中国人。 Tapi begitu saya datang ke Indonesia, saya baru tahu ternyata ada sekumpulan orang Tionghoa yang sama sekali tidak saya 就是 tahu. 你们的生活跟别的地方的华人不太一样。 Yaitu gaya hidup saudara, cara hidup saudara berbeda dengan orang Tionghoa di negara lain. 我希望神不要再给我新的负担。 Saya harap Tuhan jangan berikan lagi saya beban pelayanan yang baru. 这次负责的同工，希望我有4堂的时间跟我们教牧同工有点分享。 Saat ini penanggung jawab berharap saya memiliki 4 sesi untuk sharing dengan saudara. 就我所知，以及我这样看下去， Setahu saya, dengan saya pandang begini, 我想各位都在主的葡萄园里面服侍一段时间了。 saya pandang saudara pasti saya nilai sudah melayani di kebun anggur Tuhan untuk beberapa saat lamanya. 因此，这4堂我要拿出4段的经文， Bahkan 4 sesi ini saya akan ambil 4 perikop Alkitab. 以及我自己服侍的一些经验，和各位一同勉励。 Ditambah dengan pelayanan saya dan contoh-contoh pengalaman saya sendiri untuk menguatkan saudara. 我自己11岁信耶稣， Saya sendiri percaya Tuhan di usia 11 tahun. 我16岁就立志要做传道人。 16 tahun saya bertekad mau jadi hamba Tuhan. 我最大的盼望就是做传道人。 Harapan terbesar saya adalah jadi hamba Tuhan. 你要知道，在台湾做传道人是很没出息的事。 Saudara tahu kalau di Taiwan, pilihan untuk menjadi hamba Tuhan itu sama sekali bukan prestasi. 不像有些地方，如果你要说你是做传道人，别人都很羡慕你。 Tidak seperti di beberapa tempat, kalau kita bilang engkau mau jadi hamba Tuhan, wah semua orang kagum kepadamu. 在台湾，如果你要说你要做传道人，别人就会用另外的眼光来看你。 Kalau di Taiwan kau mengatakan kau mau jadi hamba Tuhan, orang akan memandang lain pada engkau. 可是我就是很想做传道人。 Tapi saya ingin jadi hamba Tuhan. 没想到我大学毕业之后，神也没有呼召我当传道人。 Tidak sangka setelah saya lulus kuliah, Tuhan juga tidak memanggil saya jadi hamba Tuhan. 我一直努力的学习侍奉， Jadi saya terus melayani dan belajar. 在没有进神学院以前，我就自己读神学院的书。 Sebelum masuk seminari, saya baca banyak buku-buku teologi. 后来研究所毕业了，神还是没有呼召我， Lalu saya juga sudah lulus master dan belum juga dipanggil. 我只好去教书。 Akhirnya saya ngajar. 我在学校里面教法律，大学 Saya di kampus, di universitas mengajar hukum, 教宗教，教哲学， mengajar agama dan mengajar filsafat. 一直到32岁，神才呼召我。 Sampai di usia 32, Tuhan baru memanggil saya. 我高兴得不得了。那天早上，
Saya gembira sekali pada pagi hari itu. 我打电话给我们教会的长老， Saya telepon pada penatua gereja saya. 我说我要来教会当传道人，你们接受不接受？ Saya mau ke gereja menjadi hamba Tuhan, Anda terima nggak? 其实他们知道我一直想当传道人， Sebenarnya mereka tahu saya selalu ingin jadi hamba 他们 Tuhan. 也希望我去当传道人。 Mereka juga berharap saya jadi hamba 他们 Tuhan. 立刻就说你可以来做传道人。 Segera mereka katakan engkau boleh datang jadi hamba Tuhan. 以后在几个月之内，我就辞了工作，到教会当传道人了。 Lalu dalam beberapa bulan kemudian saya resign dari tempat kerja dan saya ke gereja menjadi hamba 可 Tuhan. 是我觉得我没有读神学院， Tapi saya rasa saya tidak masuk 我 seminari. 就求教会给我去读神学院。 Saya mohon gereja kirim saya masuk seminari. 教会说读神学院可以， Kata gereja, belajar di seminari 我们 boleh. 我们也全部支持你的费用， Kami juga akan mendukung semua biayamu. 但是我们有一个条件， Tapi ada satu syarat. 就是你传道人的工作你全部还是要做。 Pekerjaan hamba Tuhan semuanya engkau harus lakukan. 所以我就一方面在教会服侍，一方面读神学院， Jadi saya tetap melayani di gereja sambil kuliah di 就 seminari. 用5年的时间把神学院读完。 Dalam 5 tahun saya selesaikan kuliah di seminari. 以后我就全时间在教会里面服侍。 Lalu saya melayani penuh waktu di gereja. 因为我们的教会比较特别， Karena gereja kami agak istimewa. 你们当中有一些人如果服侍久一点的人会认识我们教会的长老。 Kalau saudara ada yang melayani sudah cukup lama, bisa kenal penatua dari gereja kami. 我们教会的长老就是吴勇长老， Gereja kami penatuanya namanya Penatua Uyung. 我就是这个教会长大的孩子， Saya adalah anak yang tumbuh besar di gereja tersebut. 所以我们教会呢没有叫我们牧师。 Maka gereja kami tidak memanggil kami pendeta. 不过胡长老告诉我们说，你们就是牧师， Tapi pendeta U mengatakan kalian memang pendeta. 只不过我们这个教派呢没有用牧师， Hanya saja aliran kami tidak memakai istilah pendeta. 所以这个保全姐妹跟我说可不可以用牧师的时候，我说如果你们要看牧师才会听得懂讲道的话，就讲牧师吧。 Maka ketika Ibu Paucin mengatakan pada saya, boleh nggak saya pakai kata pendeta? Lalu saya mengatakan, ya kalau memang udah pendeta yang ngomong baru Anda bisa mengerti firman, bolehlah. 感谢主让我可以当传道人， Puji Tuhan memungkinkan saya menjadi hamba Tuhan. 我已经全时间服侍25年了。 Saya melayani penuh waktu sudah 25 tahun. 总结我这25年的全职服侍， Kesimpulannya 25 tahun saya telah melayani penuh waktu. 我觉得在果效上面来说，失败的多，成功的少。 Kalau saya nilai dari hasil efektivitasnya, banyakkan gagalnya yang berhasil sedikit. 在服侍的过程当中，我有把握的时候很少，我迷惘的时候很多。 Artinya dalam proses pelayanan yang saya yakin dan bisa jamin itu sedikit sekali, tapi yang saya bingung itu banyak. 和同工一起服侍的时候呢，我从内心愿意跟他同心合意的很少。 Waktu saya melayani bersama dengan rekan, orang yang sungguh-sungguh dari dalam hati saya ingin melayani bersama dengan dia dikit. 可是外表看起来跟他合得来的很多。 Tapi tampak luar kelihatannya saya nyambung-nyambung aja sama banyak orang. 在这过去的几年，在过去的10几年当中，我也受邀到神学院去教课。 Saya juga dalam belasan tahun ini mengajar di seminari. 没想到2007年，神就带领我到欧洲去开始一个新的神学院。 Tidak sangka pada tahun 2007 Tuhan membawa saya ke Eropa untuk membuka satu sekolah teologi yang baru. 那个是欧洲唯一用华文教授，而且是必须住校的全修的神学院。 Itu adalah satu-satunya sekolah teologi yang mengajar dalam bahasa Tionghoa dan harus tinggal di asrama penuh waktu. 我们是为了在那里的几百个华人的教会， Kami itu demi beberapa ratus gereja Tionghoa di sana. 那里几乎没有传道人Hampir tidak ada hamba Tuhan. ，5个教会没有一个传道人， 5 gereja tidak ada satu hamba Tuhan. 非常可怜。 Sangat kasihan. 所以我们就开始在那边有神学院的工作。 Maka kami mulai pekerjaan seminari di sana. 感谢主，世界的毕业生已经有40位。 Syukur kepada Tuhan, lulusan 4 angkatan kira-kira ada 40 orang. 我刚才碰到我华神的学姐， Saya kemudian bertemu dari kakak senior saya di Huashen di Taiwan, seminari di Taiwan. 华神全世界毕业还没有40个学生呢。 Yang lulus dari Chinese Evangelical Seminary seluruh dunia belum mencapai 40-an. 我相信神要在那边做很奇妙的工作。 Saya percaya Tuhan mau melakukan
melakukan perbuatan yang ajaib di sana. 因为中国大陆开放以后， Karena setelah China terbuka, 非常多的人离开中国大陆， banyak sekali orang meninggalkan China. 东南亚到处都是中国人。 Karena di Asia Tenggara di mana-mana banyak orang China. 我相信在印尼已经有几十万的新华侨。 Saya percaya sekali banyak ratusan ribu orang China merantau ke 他 Indonesia. 们需要华文的教会， Mereka perlu gereja Tionghoa. 他们需要有人牧养他们， Mereka perlu orang untuk menggembala 他 mereka. 们真是非常的可怜。 Mereka karena sungguh-sungguh kasihan sekali. 感谢主，这个对我来说是很大的负担。 Syukur kepada Tuhan, ini menurut saya beban saya yang sangat besar. 这20几年的服侍， Dalam pelayanan 20 tahunan ini, 对我来说，不论是做宣教协会的理事长也好， bagi saya, apakah saya menjadi ketua dari tim misi 或者做教会的主任牧师也好， atau menjadi gembala dari sebuah jemaat, 或者我是现在是神学院的董事会的主席也好， atau saya sekarang adalah ketua yayasan dari sebuah seminari, 我觉得都是很痛苦的事， saya merasa itu semua menderita, 而且是很不容易的。 tidak mudah. 但感谢主的事情是， Tapi yang syukur kepada Tuhan adalah 他总有足够的恩典让我们度过。 Ia terus punya anugerah yang cukup untuk kita lalui. 所以，如果你要我分享服侍， Jadi kalau engkau mau saya men-sharingkan mengenai pelayanan, 我会告诉各位说，服侍实在是很痛苦的事。 saya akan kasih tahu saudara bahwa melayani itu menderita sekali. 你们阿门不阿门啊？ Amin kan saudara? 还是你们的羊都很好啊？ Atau kambing, domba-dombamu itu juga baik-baik? 你们的羊都不会踢你们吗？ Apakah domba-dombamu tidak pernah menendang 你 engkau? 们的羊都不会咬你们吗？ Dombanya nggak pernah menggigit engkau? 你们的羊都很棒吗？ Apa semuanya hebat-hebat? 还是你常常吃羊肉呢？ Atau kadang-kadang engkau makan daging kambing, daging domba? 但是我们服侍主的人有一个很快乐的事情， Tapi kita orang yang melayani Tuhan ada satu hal yang sangat sukacita, 就是我今天要跟你们分享的题目： yaitu topik yang akan saya sharingkan bersama saudara. 改变在与神相遇中。 Perubahan dalam pertemuan dengan Tuhan. 这是一个认识主的人最喜乐的事情， Ini adalah hal yang paling membahagiakan dari orang yang mengenal Tuhan, 就是改变在与主相遇的当中。 yaitu perubahan melalui pertemuan dengan Tuhan. 20多年前，我刚刚到中华福音神学院去读书的时候， 20-an tahun yang lalu, waktu saya baru bersekolah di CES, 那个时候学校还有一个规定， di sana pada saat itu masih ada satu peraturan sekolah. 学校的第一门课就是你要到外面去传福音。 Pelajaran pertama di gereja adalah engkau harus melayani keluar. 你每传完一个福音，你要填一张报告。 Engkau harus pengabaran Injil keluar dan engkau harus bikin laporannya. 那如果你没有30张报告填出来的话呢，你就不能进学校。 Kalau tidak ada 30 lembar laporan, engkau tidak bisa masuk ke sekolah. 所以新生都要分10个人一组去外面传福音。 Maka mahasiswa baru harus di kelompok bagi-bagi 10 orang satu grup untuk melayani keluar. 你要在路上传福音给别人， Engkau PI di jalan 或者人家在店里面，到店里面去传福音给别 atau 人， pengabaran Injil di toko, 或者你要去按人家的门铃，人家打开来，你说我可以跟你讲福音吗？ atau engkau pencet bel pintu rumah orang dan permisi, apakah saya boleh kabarkan Injil? 那因为我在学校读书的时候，我已经年纪比较大了， Karena waktu saya di sekolah, usia saya sudah agak dewasa. 那个时候我已经是教会的长老了， Saat itu saya sudah jadi penatua gereja. 所以我们分10个一组之后呢，我就做到我的那一组的组长。 Makanya waktu dibagi kelompok 10 orang, saya menjadi ketua kelompok saya. 我的那组有一个姐妹呢是读佛学的， Kelompok saya ada seorang saudari, dia belajar mengenai Buddhism. 她已经是快要读到硕士了， Dia sudah hampir punya gelar master dalam bidang Buddhisme. 她对佛学有很多的认识， Dia sangat paham Buddhisme. 可是她后来信了耶稣， Tapi kemudian dia percaya Tuhan Yesus. 经过2年就来读神学院， Lalu lewat 2 tahun dia masuk ke seminari. 告诉她要做传道人， Dia bilang dia mau jadi hamba Tuhan. 就分到我这一组。 Terbagi dalam kelompok saya. 那我们就常常到外面去传福音。 Karena kami sering kemudian penginjilan keluar. 那因为要传到30个人不容易啊， Karena harus dapat menginjili 30 orang 就 tidak 有 gampang. 很多天要做这件事情。 Jadi harus berhari-hari melakukannya. 那我们中午就一起吃饭， Maka siang hari kami makan sama-sama. 然后下午再去传福音。 Sore menginjili lagi. 第一天我们吃饭的时候， Lalu satu hari ketika kami makan 我 bersama, 们10个人坐在一起， kami bersepuluh duduk bareng 那为了省钱， demi berhemat. 当然就把菜叫在一起。
Lalu kemudian lauk kami pesan 然后 sama-sama. 就去把饭添来，因为那个老板不服务你的话呢，就便宜一点。 Kemudian kami ambil nasi sendiri karena kalau tidak perlu dilayani oleh bosnya, murah sedikit 我们 harga. 就自己添饭，自己去装汤。 Jadi kami sendiri ambil nasi dan mengisi sup kami. 我就在那里排筷子，然后在这里整理桌子。 Lalu saya melayani, saya bagikan sumpit dan kemudian membereskan meja. 那我正好坐下来， Pas saya duduk, 那个姐妹就拿了一碗饭过来， saudari itu mengambil semangkuk nasi ke hadapan saya. 她就说长老请用。 Penatua silakan makan. 那我就说哎传进去。 Saya katakan oke, oper ke sana. 她看了我吓一跳， Dia waktu lihat dia agak 她就赶快 kaget. 去添一碗饭， Cepat-cepat dia ambil lagi nasi. 又拿过来又放在我前面说长老请吃。 Bawa lagi ke hadapan saya, silakan makan penatua. 我又说传进去传进去， Saya bilang oper sana, oper sana. 她不知道为什么会这样。 Dia tidak tahu kenapa 以 begitu. 后坐下来吃饭的时候， Waktu duduk 我 sama-sama 们一起 makan, 祷告，祷告完就开始吃了。 kami sama-sama berdoa lalu mulai makan. 她就跟我说， Dia mengatakan pada saya, 她说李长老，我有一个问题不太明白， Penatua Li, saya ada satu hal tidak mengerti. 你们基督教跟我们佛教为什么那么大的差别？ Engkau orang-orang Kristen dengan kami orang-orang Buddha kenapa beda banget? 我说你还在佛教里面吗？ Kamu masih Buddha? 他说不是，我如果不这样讲，你不会明白。 Bukan, kalau saya tidak katakan begitu, Anda tidak mengerti. 我要这样讲，你才能够了解， Saya harus begitu ngomongnya 就 baru 是 engkau paham. 基督教跟佛教为什么这么大的差别呢？ Artinya agama Kristen dengan agama Buddha kenapa begitu 我 berbeda? 说有什么差别呢？ Saya bilang bedanya 他 apa? 说如果我们佛教徒在一起吃饭的时候， Dia katakan kami kalau orang-orang Buddha makan bersama, 第一碗添出来的饭一定要放在最重要的那个人的桌子前面。 mangkuk yang diambil pertama, mangkuk nasi pertama harus diletakkan di depan orang paling penting di dalam satu meja itu. 而且他不会把那碗饭给别人的， Dan dia tidak akan mengoper nasi itu pada orang lain. 因为每一个人都知道谁在这里面是最资深的这个信徒。 Karena siapapun tahu siapa jemaat atau umat yang paling dalam pemahaman rohaninya di meja tersebut. 为什么我把饭给你，你都要给别人呢？ Mengapa waktu aku berikan nasi kepadamu, engkau oper ke orang lain? 他说我们在佛教里面，那个师傅是不会把第一碗饭给别人的。 Dikatakan kalau kami di agama Buddha, si suhu yang hebat itu tidak akan mengoper nasi ke orang lain. 因为这个是尊敬的表示， Karena ini adalah simbol hormat. 而且他也配得上这样的敬重。 Dan dia juga layak dihormati seperti itu. 但是基督徒的同工们吃饭却不是这样， Tapi rekan-rekan yang Kristen waktu makan sama-sama tidak demikian. 大家一起吃饭的时候没有大小之别， Waktu makan bersama tidak ada beda besar kecil. 也没有先后之分。 Dan tidak ada yang siapa yang duluan dan belakangan. 他觉得非常奇怪， Dia merasa sangat aneh, sangat heran. 为什么会这样呢？ Mengapa begitu? 但是我想我们基督徒都知道， Tapi saya rasa kita orang Kristen pun tahu. 正常来说， Secara normalnya, 信主越久的人应该越没有价值。 orang yang percaya Tuhan makin lama harusnya makin tidak mementingkan harga diri. 信主越久的牧师应该越平易近人。 Pendeta yang semakin percaya Tuhan lama harusnya makin melebur dengan sesama. 认识主越深的人应该越爱人。 Orang yang mengenal Tuhan makin dalam harusnya makin cinta pada sesama. 真正认识主的人，他就会愿意付出。 Karena orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia akan berbagi. 但是其他的宗教不是这样， Tapi agama lain tidak demikian. 其他的组织或者政府机关也不会是这样。 Yayasan, organisasi, bahkan organisasi pemerintahan juga tidak begitu. 那甚至你在企业里面，老板也不跟员工吃饭的嘛。 Bahkan juga dalam pekerjaan engkau tidak makan bersama-sama dengan bosmu, bukan? 那身份越高就不容易被亲近， Kalau statusnya semakin tinggi, makin sulit didekati. 越有经验就越以为自己了不起。 Makin punya pengalaman, makin merasa diri hebat. 但是教会里面却不是这样， Tapi dalam gereja tidak begitu. 但是也有例外啦。 Tapi ada pengecualian juga. 可是我们的信仰应该是怎么样的？ Tetapi bagaimana seharusnya iman Kristen kita? 如果在基督信仰里面， Kalau dalam iman Kristen, 照理说越认识神的人越谦卑， seharusnya orang yang makin mengenal Tuhan makin rendah hati. 越认识神的人就越要让步。 Orang yang makin mengenal Tuhan makin senang mengalah. 10年前的时候，教会跟我说， 10 tahun yang lalu gereja mengatakan pada saya, 他说你现在这个秘书呢，他要换位置了。 engkau sekretarismu ini sekarang mau pindah tempat. 他说你现在这么忙，教会给你聘2个秘书。 Engkau begitu sibuk, sekarang gereja mencari 2 sekretaris buatmu. 你可以自己找2个人来做你的 secretary。 Engkau boleh cari 2 orang
sebebasmu untuk jadi sekretarismu. 以后我就去祷告，然后就找了2个人来做我的 secretary。 Lalu saya berdoa dan meminta 2 orang untuk jadi sekretaris saya. 第一天上班的时候，我就让他们2个坐在我前面， Hari pertama kerja kedua mereka saya dudukkan di hadapan saya. 我就问他们说：你们2个是要2个人都向我负责，还是1个人向我负责，另外1个人向他负责？ Saya tanyakan kepada mereka, apa yang kalian pilih? Dua-duanya bertanggung jawab pada saya, atau yang satu bertanggung jawab pada yang lain, dan yang lain bertanggung jawab pada saya? 他们2个看了看对方，就说：我们都向你负责。 Lalu mereka saling menengok dan memutuskan kami berdua bertanggung jawab pada Anda. 我说这样你们会很辛苦， Kalau begitu sangat sulit, saya katakan. 我也会很辛苦。 Saya juga sulit. 你们要不要你们2个有1个人向我负责，另外1个人向他负责，这样会比较好一点点。 Maukah saudara, di antara Anda berdua, yang satu tanggung jawab sama saya, yang satu tanggung jawab sama dia? Kalau begitu lebih baik. 但是这2个人都是很有经验的 secretary， Tapi 2 orang ini sama-sama sekretaris berpengalaman. 都是各自有很大的能力的， Sama-sama sangat mampu dan hebat. 他们都不服对方， Mereka tidak mau ngalah sama yang lain. 他们也不看对方就跟我说，我们都直接向你负责。 Mereka tanpa melihat yang lain, mereka mengatakan, udah kami langsung aja tanggung jawab pada Anda. 我想过不久你们就知道发生什么事了。 Saya rasa tidak lama kemudian Anda tahu apa yang terjadi. 他们2个常常不和， Mereka seringkali tidak cocok. 这个会来在我面前讲他， Yang satu ngomongin yang lain di depan dia. 那个来我面前讲他。 Yang satu ngomongin yang lain di depan saya. 有一天我就把他们2个叫过来， Lalu saya panggil lagi satu hari mereka berdua. 我说我现在告诉你们什么叫做大的。 Sekarang saya beritahu kalian apa yang dinamakan dengan 耶 besar. 稣说大的就是服侍人的。 Yesus mengatakan yang besar adalah yang melayani orang lain. 如果你的灵命比较好， Kalau rohanimu bagus, 你应该要让步。 engkau harus mengalah. 谁让步， Siapa yang mengalah? 谁就是灵命比较好的。 Dialah yang kerohaniannya 以 lebih 后他 baik. 们2个就出去了。 Akhirnya mereka berdua keluar ruangan. 这是我们信仰很真实的状况。 Ini adalah keadaan nyata dari kerohanian kita. 但是实际上却不一定是这样。 Tapi aslinya yang terjadi tidak begitu. 你就知道，在我们的信仰当中，有一些已经开始走样了。 Saudara tahu dalam pemahaman iman kita banyak yang sudah melenceng. 今天的问题是我们教会不太能影响社会， Masalah saat ini adalah gereja tidak terlalu bisa mempengaruhi 可 masyarakat. 是社会很多的观念都跑进来教会， Tapi pengaruh dalam masyarakat, banyak ide masyarakat itu masuk ke dalam 你 gereja. 就会觉得我比较资深， Engkau merasa saya jago, 我比较有能力， saya hebat, 我比较对这个事情比较了解， saya agak paham terhadap hal 我 tertentu, 比较有能力， saya jago. 那这就变成我们教会里面好像服饰里面的一些判断的标准。 Nah, ini kemudian menjadi standar dari segala pelayanan yang berlangsung dalam gereja. 但是真正的信仰却不是这样。 Tapi iman yang sesungguhnya tidak begitu. 一个越认识主的人， Orang yang semakin mengenal Tuhan, 越觉得自己渺小， semakin merasa diri kecil, 越觉得自己什么都不会。 semakin merasa dirinya apapun tidak 那 bisa. 我这样讲不是故意讲好听的， Kalau saya mengatakan ini, bukan berarti saya mengatakan yang enak didengar. 因为我们的信仰并不是修行的信仰。 Karena iman kita, kepercayaan kita, bukan kepercayaan yang memperbaiki perilaku. 我们的信仰不是内心安静所产生的力量， Kekuatan yang kita dapatkan dari iman kita bukan dalam bentuk ketenangan jiwa. 我们的信仰不是谁的修炼比较好，谁的道德比较好。 Iman kita tidak didapat atau dinilai dari siapa bermeditasi lebih baik atau melakukan moral dengan lebih baik. 我们甚至也不是靠着自己的努力，好好的把圣经活出来的信仰。